Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada malam yang penuh barakah ini diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bertemu di alam maya ini untuk membicarakan tentang satu topik ataupun kuliah maghrib kita pada secara online pada malam ini, iaitu berkaitan dengan tafsirul Quran, iaitu tafsir berkaitan dengan tafsir suratul Fatihah. Dan sebelum itu, mudah-mudahan kita doakan kita semuanya sentiasa diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, diberikan keafiatan sentiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada diri kita ataupun seluruh keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kawan kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan insya-Allah walaupun dalam tempoh PKP ini kita senantiasa meningkatkan amalan kita, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin secara online pada malam ini dapat dah kita sama-sama untuk kongsi-kongsikan dan kita sharekan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah, terutama pada diri saya dan juga kepada semualah yang turut serta dan mendengar pada malam yang penuh barakah ini. Malam ini kita insya-Allah kita akan melihat tafsir dalam satu surah, iaitu tafsir suratul Fatihah, yang merupakan surah yang pertama di dalam Al-Quran dan surah yang teramat penting di dalam ibadah kita, terutamanya ibadah solat. Quran itu sendiri pun memang penting untuk kita dan dusur dalam kehidupan kita. Namun kita melihat insya-Allah dalam suratul Fatihah ini, kita melihat bagaimana tafsir ditafsirkan oleh para alim ulama kita. Mudah-mudahan ianya dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap apa yang kita baca pada tiap-tiap solat kita, yang tidak kurang daripada 17 kali kita baca di dalam solat kita 5 waktu sehari semalam, yang merupakan menjadi rukun di dalam sembahyang kita. Sebab di antara ulama sebut solat kita akan menjadi khusyuk apabila apa yang kita baca di dalam solat itu, khususnya rukun qauli, kita faham. Dan bila kita memahami apa yang kita baca itu adalah jalan kekhusyukan di dalam solat. Dan sesungguhnya martabat ataupun kedudukan yang tertinggi di dalam solat itu apabila dia sudah mencapai tahap khusyuk di dalam solat. Jadi jalan untuk menjadi khusyuk itu apabila kita dapat memahami apa yang kita baca, iaitu rukun qauli, khususnya dalam suratul Fatihah ini, untuk kita menjadi ataupun menjadikan pemahaman kita dalam bacaan kita itu untuk kita menjadi khusyuk di dalam solat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kitab yang kita akan gunakan insya-Allah, mungkin nak huraikan dalam tempoh kita akan berkuliah insya-Allah dalam tempoh kurang daripada sejam lah. Dan insya-Allah akan siri-siri akan datang kita akan laksanakan. Dan kitab yang kita akan rujuk menjadi rujukan utama di dalam membicarakan tentang tafsir surah Al-Fatihah ini adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir.
yang mana di antara kitab tafsir yang muktabar adalah tafsir Ibnu Katsir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Suratul Fatihah. Makna Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Surah ini adalah di antara surah dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Dalam Quran ni, surah-surah dalam Quran ni ada 114 surah. Ada surah dikategorikan sebagai Makkiyah dan ada surah dikategorikan sebagai Madaniyah. Adapun surah Makkiyah ini antara ciri-cirinya yaitu surah yang diturunkan di Mekah dan banyak menceritakan tentang soal berkaitan dengan akidah. Adapun surah Madaniyah ini yaitu surah yang diturunkan di Madinah dan menceritakan tentang soal hukum hakam. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah. Walaupun ada di sana pandangan-pandangan ulama dia kata ianya tidak dikategorikan sebagai surah Makkiyah tapi Madaniyah. Namun secara jumhurnya mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah. Mempunyai 7 ayat. Mempunyai 7 ayat. Abu Bakar bin Al-Ambari meriwayatkan dari Qatadah menyatakan bahawa antara Al-Quran, antara surah-surah Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu antara termasuklah pada suratul Fatihah. Dia menyebut suratul Fatihah, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Banyak lagi lah surah-surah disebut oleh Abu Bakar bin Al-Ambari yang diambil riwayat itu daripada Qatadah menyatakan surah-surah tersebut termasuklah suratul Fatihah ini diturunkan di Mekah. Kemudian ayat keseluruhan Al-Quran itu adalah 6,000 ayat. Ini pun khilaf juga. Ada mengatakan tak sampai 6,000 ayat. Ada yang kata lebih daripada itu lagi, antaranya Abu Amr Ad-Dani meriwayatkan dan mengatakan di dalam kitabnya Al-Bayan menyatakan bahawa 6,236 ayat. Ayat seluruh Al-Quran itu. Namun sana ada berbagai pandangan ulama lah, dikata sampai 6,000, ada kata 6,666, ada kata 6,236. Ala kulihal itu tak perlu diperdebatkan lagi. Namun kita mengira bahawa terlalu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu yang mempunyai 114 surah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Kemudian menurut Al-Fadl bin Shazan dari Atta bin Yasar, Quran ini ada 77,439 kata. Ada prakata. 77,439 prakata. Banyak tu kan. Kemudian ini biasalah, maknanya beberapa pandangan ulama berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan huruf, berkaitan dengan jumlah huruf di dalam Quran itu. Ini pandangan-pandangan para ulama lah. Jadi muslimin muslimat rahmat itu kita tidak detailkan, cuma sebagai ambil makluman sahaja. Dan juga ada juga para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan kalimah surah. Surah. Biasalah. Ada orang panggil surat. Ada orang panggil surah. Dipanggil surah kalau kita orang Malaysia ni panggil surah. Ada kata di Indonesia, kalau yang di Indonesia kita dengar ada yang panggil surat. Tapi pada tulisan betul. Cuma pada sebutan cuma ada yang berbeza, ada panggil surat, ada panggil surah. Kemudian apa makna surah ni? Surah ni membawa makna, kalau kita melihat apa yang dimaknakan di sini, bahawa surah as-surah ataupun kita panggil suratul Fatihah, surah
Al-Ma'idah, surah Ali Imran, apapun. Di ujung, di awal, di pangkal nama-nama surah ini, kita panggil apa dah? Kalimah surah. Suratul Baqarah, suratul Fatihah. Surah ni bermakna apa dia? Al-Ibanah, iaitu kejelasan. Ataupun al-irtifa'. Al-irtifa' ini iaitu ketinggian. Suratul Fatihah. Tu nak menjelaskan suratul Fatihah ataupun nak menunjukkan bahawa betapa tingginya suratul Fatihah ini. Jadi itu disebut surah-surah. Jadi di awal-awal nama-nama surah itu kita panggil surah, suratul Fatihah, suratul Maidah, suratul Baqarah. Itu surah. Maknanya membawa maksud al-irtifa ataupun al-ibanah. Al-ibanah ini adalah kejelasan ataupun al-irtifa ini adalah ketinggian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam satu syair, iaitu syair An-Nabighah, mengatakan, Alam tara anna Allah a'taka surah tara kulla malikin dunaha yatadhabdhabu. Tidakkah engkau mengetahui Allah, bahawa Allah telah memberimu kedudukan yang tinggi. Dalam syair, kalimah surah. Alam tara anna Allah a'ta surah. Adakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah telah memberikan engkau ni kedudukan yang tinggi. Jadi mana surah, kalimah surah itu menunjukkan apa kata bermakna ketinggian. Di dalam syair ni lah. Jadi ala kulli hal itu makna yang disebut sebagai surah. Surah, kalau orang belajar bahasa Arab, surah itu maknanya menunjukkan satu. Tapi bila dibaca secara jamak ataupun banyak, panggil suarun. Menunjukkan banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat pertama di dalam suratul Fatihah ini, iaitu basmalah. Apa makna basmalah? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanggil basmalah. Disebut Fatihah artinya pembukaan. Pembukaan kitab secara tertulis. Dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam solat. Ini maknanya ada pandangan mengatakan, kenapa dikatakan suratul Fatihah? Kalau kita tengok dalam mushaf Quran, makanya suratul Fatihah inilah diletakkan awal sekali. Kan? Tidak diletakkan surah-surah yang lain, tetapi diletakkan pada awal sekali. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Di awal sekali menunjukkan bahawa surah ini adalah surah pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan kepada surah-surah yang lain. Anas bin Malik menyebut, Al-Fatihah ini juga disebut sebagai Ummul Kitab. Dan inilah secara jumhur ulamanya mengatakan bahawa Al-Fatihah ini dipanggil sebagai Ummul Kitab. Itu jangan pelik lah. Kalau ada orang menyebut kata, okay, kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab. Mereka katakan Ummul Kitab itu merujuk kepada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dipanggil juga Ummul Kitab. Jadi dipanggil apa? Biasanya kita Al-Fatihah. Kata malam kita baca suratul Fatihah lah kan. Kalau ada orang sebut, ayuh kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab. Ini disebut oleh Anas bin Malik, dan ini sebenarnya secara jumhurnya oleh ulama, Ummul Kitab itu adalah yang merujuk kepada suratul Fatihah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu adalah Ummul Quran. Dalam satu hadis Nabi sebut, bila Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu dipanggil sebagai Ummul Quran. Bukan setakat itu. Ummul Kitab. Bukan setakat itu. As-sab'ul mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu dalam hadis Nabi sebut. Nabi sebut 3. Pertama,
dipanggil sebagai Ummul Quran, yang kedua Ummul Kitab, ataupun As-Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Apa makna dibaca secara berulang-ulang ini? Iaitu merujuk bagaimana kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, 5 waktu itu, maka kita baca. Setiap rakaat kita baca. Jadi itu maknanya Sab'ul Mathani. Ayat yang 7 itu dibaca secara berulang-ulang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Terima kasih kepada yang memberikan komentar. Loud and clear, Alhamdulillah. Audio, video, Alhamdulillah. Cikgu Anwar Muhammad Noh, berjuanglah wahai kaum muslimin. Semangat, Alhamdulillah. Terima kasih yang kongsi-kongsikan pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okay. Surah ini juga disebut sebagai Alhamdu ataupun As-Salah. Kita orang Melayu ni pernah berlaku dan ada juga yang terjadi. Bila kita suruh bacalah suratul Fatihah, kadang dia tak tahu. Dia kata suratul Fatihah, nak baca apa? Nak baca apa? Kan? Tapi bila kita sebut baca Alhamdu, bila sebut Alhamdu tu, baru dia, baca tu dia kata. Maka dia baca suratul Fatihah. Tapi sebenarnya, pun disebut juga dalam sebutan surah ini, kita juga dipanggil Alhamdu ataupun As-Salah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana dari Robnya. Mananya hadis ini iaitu hadis yang hadis disebut hadis Qudsi. Dia kata apa? Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bahagian. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, aku telah dipuji oleh hambaku. Tengok. Maknanya, berdasarkan hadis ini, maka surah ini juga dipanggil surah Alhamdu. Kenapa? Sebab dalam hadis ini berdasarkan hadis Qudsi yang kata Allah berfirman, aku bahagikan solat ini, dia kata 2 bahagian. Pertama dia kata, bila hambaku menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, aku telah dipuji oleh hambaku. Okey, nanti kita akan, insyaAllah, kita akan menyentuh juga bagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang bila kita menyebut suratul Fatihah ataupun membaca suratul Fatihah ini bermula dengan basmalah, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebutan itu. Ada satu hadis nanti kita akan sentuh insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian disebut juga Fatihah ini sebagai as-salah. As-salah kerana sebagai syarat sahnya solat. Dipanggil juga suratul Fatihah ini sebagai surah as-salah. As-salah. Kenapa dipanggil as-salah? Sebab merujuk kepada kau kena baca Fatihah di dalam sembahyang. Kalau tak baca, maka tak sah sembahyang kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ingatlah, suratul Fatihah ini adalah surah ataupun surah yang menjadi rukun bila kita solat, kita kena baca. Wajib dibaca. Banyak persoalan dia. Satu, kita nak baca. Baca tu hendaklah baca secara betul. Nanti akan tunjuklah. Bukan hanya sekadar kita baca hanya, tapi baca secara tepat. Dalam kesempurnaan kita, dalam sembahyang kita, kalau kita merujuk pada kitab Munyatul Musalli, ada 12 perkara dalam menyempurnakan sembahyang kita. Terutamanya termasuklah, iaitu ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah. Baca dengan betul. Kita nak baca dengan betul, kita kena bertalaki. Apa makna bertalaki? Kita kena cari guru yang kata boleh menegur kita, ataupun bila kita membaca ada yang tegur dengan kita. Orang yang mahir dengan membaca Al-Quran ini, kita baca di depannya. Supaya kita dapat membaca Al-Quran itu dengan
betul, atau betul-betul membaca suratul Fatihah itu dengan betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, suratul Fatihah itu juga disebut sebagai asy-syifa. Tadi alhamdu, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad as-salah, kan. Kemudian juga suratul Fatihah ini juga disebut sebagai asy-syifa. Apa makna asy-syifa? Yaitu penyembuh. Apa makna penyembuh ni? Dalam satu hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Sa'id, mengatakan bahawa Fatihatul Kitab itu merupakan syifa. Syifa iaitu daripada racun, penyembuh daripada racun. Dikatakan oleh hadis yang diriwayatkan Ad-Darimi dari Abu Sa'id. Kemudian disebut juga sebagai ruqyah, ar-ruqyah. Ar-ruqyah berdasarkan hadis Abu Sa'id, iaitu ketika mana seseorang, ketika mana dia kisahnya begini. Dia kata bila berdasarkan hadis Abu Sa'id, dia kata ketika mana dia menjampi ataupun meruqyah, tapi jampi ni tak berapa nak kena. Kalau kita bahasa jampi ni, bahasa jampi dan makna jampi, menurut bahasa Melayu ni kadang-kadang dia membawa maksud yang lain. Tok bomoh dia yang jampi-jampi ni. Tapi ruqyah dengan jampi ni lain. Ruqyah ni asal usulnya sesuatu bacaan yang dibacakan kepada seseorang, iaitu yang bacaan itu adalah daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merujuk kepada syifa. Okay. Jadi maknanya bila ruqyah ataupun dia menjampi yang terkena dengan sengatan, dia baca sesuatu, dia baca Fatihah itu sebagai ruqyahnya. Mana bacaannya itu adalah suratul Fatihah. Dia baca. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, dari mana engkau tahu bahawa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Engkau tahu daripada mana? Kan? Abu Sa'id tadi dia ruqyah. Orang yang kena sengatan dia ruqyah dengan membaca suratul Fatihah. Lalu Rasulullah kata, dari mana kau tahu? Dia kata, menunjukkan bahwasanya suratul Fatihah itu adalah di antara ayat ruqyah. Nah, kalau orang yang belajar perubatan Islam, maknanya kata ayat yang tidak boleh ditinggalkan. Mana-mana pun kita ruqyah. Ayat yang lain yang menunjukkan orang ni kena sakit perut kah, sakit apa kah, dia ada ayat tertentu yang kita jadikannya sebagai ruqyah, ayat ruqyah. Namun dalam kita nak meruqyah ni, orang yang belajarnya lah orang yang belajar perubatan Islam, maka dia tidak boleh meninggalkan basicnya apa pun, dia kena baca suratul Fatihah. Orang yang belajar Darul Syifa contohnya, kan, Tok Guru kita pesan suratul Fatihah ni, orang bilang suratul Fatihah ni kita tidak boleh tinggalkan. Tapi sebenarnya pun muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, terima kasih yang turut serta pada malam ni, terima kasih yang turut kongsikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bila disebut Al-Fatihah ini, suratul Fatihah ini adalah di antara ayat syifa ataupun surah syifa, ataupun surah yang disebut sebagai surah Ar-Ruqyah ni, maknanya kita kalau anak sakit ke, siapa sakit ke, kita sendiri sakit ke, baca suratul Fatihah. Anak kita sakit perut contohnya, ambil air kosong lah, air kosong. Kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca suratul Fatihah. Kemudian bagi. InsyaAllah. Sebab itulah yang diberi petunjuk oleh Nabi SAW bahawa suratul Fatihah itu adalah surah Asy-Syifa. Mana surah apa? Surah penyembuh ataupun sebagai ar-ruqyah, digunakan sebagai ruqyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan perbahasan ini sebenarnya panjang lagi berkaitan dengan bagaimana nama-nama selain daripada suratul Fatihah tadi, surah Ummul Quran, Ummul Kitab, sebagai Asy-Syifa, sebagai As-Salah, dipanggil sebagai Alhamdu, kemudian dipanggil sebagai Ar-Ruqyah. Itu adalah nama-nama yang merujuk kepada suratul Fatihah. Jadi kita tak pelik lah.
Kadang-kadang orang menggunakan istilah-istilah ini, sebab itu jugalah yang digunakan istilah ini oleh datang hadisnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Okey. Surah Al-Fatihah ini secara sepakatnya terdiri dari 7 ayat. Cuma ada sedikit perbezaan ataupun khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan basmalah. Kita mazhab Syafi'i merujuk kepada bila sebut suratul Fatihah ini mengambil kira ayat pertama itu adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun di sana ada perbezaan ulama-ulama berkaitan dengan basmalah. Ada mengatakan basmalah itu tidak termasuk kepada 7. Mana dia tidak termasuk kepada ayat termasuk 7 ayat itu. Ada juga berbeza pendapat bahawa basmalah tak termasuk, tapi tetap menjadi 7 juga. Macam mana menjadi 7? Dan juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka di situ ayat yang lain. Itu adalah panjang perbahasan berkaitan dengan, tapi secara jumhurnya mengatakan bahawa surah Al-Baqarah ini, suratul Fatihah ini adalah 7 ayat. Suratul Fatihah ini juga ulama mengatakan bahawa terdiri daripada 25 kata dan ada 113 huruf. 25 kata ada 113 huruf. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, maaf, kita sambung semula. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa di antara kelebihan kita membaca Al-Quran ini, bahwasanya ganjaran yang diberikan. Mana bila menyebut alif lam mim itu, tidaklah disebut alif lam mim itu dalam satu perkataan. Tetapi dalam penganugerahan Allah Ta'ala, iaitu memberikan ganjaran bagi orang baca Al-Quran ini, mengambil kira alif itu diberikan 10 pahala. 10 ganjaran. Lam itu 10. Mim itu 10. Dalam 3 huruf sahaja pun sudah menjadi Allah telah bagi pahala kita 30 pahala. Ataupun 30 ganjaran. Bayangkan. Bayangkan disebut di sini bahawa dalam suratul Fatihah itu ada 113 surah. 113 surah kali dengan Allah SAW Muhammad kali dengan 10. Agak-agak berapa lah? Punya banyak lah. Maknanya tak, orang kata tak, orang kata kalaulah kata pahala itu dikonvert kepada wang ringgit, sudah pastinya kita melihat, senang sahaja kita nak menjadi jutawan. Tetapi Allah Ta'ala berikan kita bukan wang ringgit, tetapi pahala. Kenapa pahala? Sebab pahala ini bukan untuk dunia. Tapi pahala ini untuk kita raihkan ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi kita melihat kelebihan ataupun keutamaan suratul Fatihah ini. Ini baru mukaddimah sahajalah kita melihat sebelum kita masuk tafsir secara menyeluruh berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an, katanya aku pernah mengerjakan solat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku, tetapi aku tidak menjawabnya. Maknanya diriwayatkan bahawa dikata Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ni, dia apa dia? Pernah mengerjakan solat. Bila mengerjakan solat, Rasulullah panggil. Maka dia tak pergi sebab ketika itu dia tengah sembahyang. Maka setelah itu baru dia pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka dia tanya, apa yang menghalangimu? Apa yang menghalangimu datang kepadaku? Kata Nabi SAW. Maka dia jawab. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi ini sedang sembahyang. Lalu Nabi SAW pun bersabda kepada beliau. Dia kata, bukankah Allah Ta'ala telah memberikan, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, dia kata, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyerumu kepada yang memberi kehidupan kepada. Suratul Anfal ayat 24. Jadi ini memberikan ataupun menunjukkan kepada kita bagaimana bila Nabi panggil, bagi Allah panggil, bila Nabi SAW panggil, tiada alasan untuk kita tidak menyahut seruan itu. Menjadi kewajipan kita. Apa makna? Ini kita akan tengoklah tafsir-tafsir yang lain akan datang berkaitan dengan tafsir suratul Anfal ini. Apa makna seruan yang datang daripada Allah dan seruan yang datang daripada Nabi SAW, yang mana bila diseru kepada diri kita, kita tak boleh bertangguh-tangguh. Kita tak boleh bertangguh-tangguh. Tapi ini nak menunjukkan bahawa, menceritakan tadi, dia kata bila dia semayang, maka dia tak boleh kata menerima panggilan Nabi SAW itu, maka Nabi SAW beritahu hal ini. Dan setelah itu Nabi SAW pun bersabda, dia kata, aku ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar pada masjid. Aku akan ajar kau, dia kata, satu surah yang paling agung, yang paling hebat sebelum kau keluar daripada masjid ini. Jadi menunjukkan bahawasanya betapa tingginya kelebihan yang ada pada suratul Fatihah ini. Tinggi kelebihan yang ada pada suratul Fatihah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Ada hadis, ini di antara kelebihan jugalah suratul Fatihah ni. Riwayat Bukhari dalam kitab Fadailul Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, kami pernah berada dalam satu perjalanan. Dia sebut apa? Sa'id Al-Khudri sebut kata, kami pernah pergi dalam satu perjalanan. Lalu kami singgah, dia kata singgah suatu tempat, tiba-tiba dia kata seorang budak wanita datang seraya berkata, datang seorang perempuan, budak lagi, dan berkata, dia kata sesungguhnya kepala suku kami tersengat. Dia kata begitu apa? Sesungguhnya dia kata ketua kami lah, ataupun ibaratnya ketua kampung kami ini tersengat, disengat. Maknanya oleh binatang buas lah. Contohnya disengat, dia tak sebutlah apa yang disengat oleh apa, kan? Tapi disebutnya dia tersengat. Dan dia kata orang-orang kami sedang tidak berada di tempat, apakah di antara kena Nabi sambil ruqyah. Budak perempuan dia kata tak ada orang tempat, tak ada orang masa tu, dia kata. Jadi kamu ni, dia kata, adakah di kalangan kamu ni yang boleh meruqyah? Yang boleh meruqyah. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya. Yang kami tidak pernah menyangkanya boleh meruqyah. Malah tiba-tiba ada seorang lelaki ini yang memang ada di situ. Memang ada di situ, dia kata. Aku diceritakan keadaan tu. Ada seorang lelaki ini yang memang ada di situ, yang memang boleh meruqyah. Kan? Kemudian orang itu membacakan ruqyah, dia pergilah. Orang itu membacakan ruqyah. Maka ketuanya tadi ni, ketua kampungnya, bila dia ruqyah, Masya Allah, Tabarakallah, sembuh. Sembuh. Dia membacakan ruqyah tu, sembuh. Bacakan apa? Baca suratul Fatihah saja. Dia tak baca ayat lain. Cuma dia hanya membaca suratul Fatihah itu sebagai ruqyahnya, maka sembuhlah ketua mereka itu tadi. Lalu ketua tadi ni, tuan-tuan, menyuruhnya diberi 30 ekor kambing, sedang kami diberi minum susu sahaja, kata Sa'id Al-Khudri. Orang tadi tu ganjaran apa dia? Bila dia ubat ketua tadi ni, dia kata, okey, sebagai ganjaranmu diberikan 30 ekor kambing. Kami dapat apa? Kami dapat susu je, dia kata.
Oh, kelebihan tadi ni. Bila seorang, ialah orang sakit ni, bila orang sakit, dia akan rasa nikmat sihat tu bagaimana. Dan bila orang sakit, dia akan cari penawar. Ini sudah menjadi fitrah. Kan? Dan sebutlah apa saja pun penawar, dia akan berusaha dan cuba akan dapatkan. Itu sifat orang sakit. Dia sakit-sakit, dia akan cari penawar. Dia akan cari obat. Kalau orang sebut kata ni, kau kena makan ni, dia akan makan. Kau kena makan ni, dia akan makan. Maknanya, bila orang sakit ni, orang kata apa, kita bagi tahu je ubatnya, dia akan makan. Jadi, rasa gembiranya ketua kumpulan tadi, ketua kampung lah ibarat dia tadi ni, dia rasa gembira sebab dia sembuh di atas ruqyah seorang lelaki tadi ni. Maka diberikan ganjaran 30 ekor kambing. Setelah ia kembali, kami bertanya kepadanya. Bila dia kembali, dia bertanya. Ini kelompok saya Al-Khudri ini. Dia kata apa? Apakah engkau memang pandai dan biasa meruqyah? Maka dia pun jawab, dia kata, aku tidak meruqyah, dia kata. Aku ni bukannya campion sangat, bukan pandai sangat. Dia kata, cuma masa tu aku cuma baca Ummul Kitab. Aku hanya membaca Al-Fatihah sahaja. Menjadi confused ni. Jadi rombongan Sa'id Al-Khudri tadi ni, kawan-kawan ni menjadi confused ni. Dia kata Fatihah saja pun boleh sembuh, dia kata. Tak boleh jadi ni, dia kata. Lepas tu pula kau diberikan pula 30 ekor kambing di atas. Bagaimana kau bila ruqyah ketuanya tadi ni, ketua orang tadi, ketua kampung tadi ni, dia baik. Maka diberikan kau hadiah. Ini tak boleh jadi, dia kata. Jom kita tanya Rasulullah SAW. Maka bila sampai di Madinah sahaja, mereka bertemu dengan Nabi SAW. Jumpa Nabi SAW dan menceritakan apa yang berlaku tadi. Menceritakan kata ini, dia bila kata gini, bila dia ruqyah baca suratul Fatihah saja, sembuh. Bila sembuh, dia kata, aku diberikan hadiah 30 ekor kambing. Dia kata. Maka Nabi SAW bila mendengar, maka Nabi SAW pun bersabda, dari mana dia tahu bahawa suratul Fatihah itu disebut sebagai ataupun dipanggil sebagai ar-ruqyah ataupun jampi. Maka dia kata, maka Nabi SAW pun menyebut, bagi-bagilah kambing-kambing itu dan berikan aku satu bahagian kepada aku. Ini adalah riwayat hadis ini daripada Muslim dan juga Abu Daud. Maknanya Nabi iqrar, Nabi kata mengiktiraf apa yang dibaca oleh seorang lelaki tadi ni yang bersama dengan Sa'id Al-Khudri, mengatakan bahawa sedemikian. Menyebutkan bahawa dia kata ini sudah diarah oleh Nabi SAW bahawa adapun kelebihan suratul Fatihah ini iaitu sebagai orang kata ruqyah, ayat jampi ataupun ayat kita nak ruqyah bila seseorang itu ditimpa sakit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi sekarang ni kalau siapa-siapa pun sakit, kita boleh ruqyah. Kita lah kan, kita boleh ruqyah. Anak kita sakit kepala, pening ke apa, dulu nak bawa pergi hospital, kita ruqyah dulu. InsyaAllah, biiznillah, mudah-mudahan ianya menjadi syifa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Quran fahiya khidajun salatan ghayra tamam. Barang siapa yang mengerjakan solat tanpa membaca Ummul Quran, maka solatnya itu tidak sempurna. Diulang 3 kali oleh Nabi SAW. Dia kata apa? Ghayra tamam, ghayra tamam, ghayra tamam. Maknanya orang yang membaca Al-Quran, membaca ketika mana solat itu tidak membaca Ummul Quran, iaitu membaca suratul Fatihah, maka solatnya itu tidak sempurna. Dalam mazhab kita bahawasanya orang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam solat tak sah sembahyang. Kenapa tak sah sembahyang? Sebab itu menjadi rukun qauli, rukun di antara rukun di dalam solat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Dikatakan kepada Abu Hurairah, kami berada di belakang imam. Maka Abu Hurairah pun berkata, bacalah Al-Fatihah itu di dalam hatimu
kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Panjang hadis ni. Okey. Hadis ni dia panjang. Antara okey. Matan hadis ni, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala 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 Allah hamadani 'abdi fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوص إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Qala Allahu hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini bermakna yang saya sebutkan awal tadi lah. Menunjukkan bahawa bila kita membaca suratul Fatihah ini, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang kita baca. Okey, kita melihat hadisnya, maksud hadis ni. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah membagi solat menjadi dua bahagian antara diriku dengan hamba-Ku. Ini hadis qudsi. Dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Mana apa tuan-tuan? Apa yang membawa makna yang disebut sebagai wali abdi ma sa'alah. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maknanya, kita nak minta pada Allah Ta'ala. Itu yang kita akan dapat. Yang penting minta, jangan tak minta. Bila sebut minta kepada Allah Ta'ala ini, bermakna pada tuan-tuan, kita minta pada Allah Ta'ala itu ibadah. Kita minta kepada Allah, itu ibadah dan dituntut. Adapun kita minta dengan makhluk ni, minta sekali tak apa. Tapi kalau seringkali meminta-minta, itu satu keaiban. Keaiban dan merupakan satu akhlak yang tidak baik kalau suka meminta-minta kepada makhluk. Tapi kalau minta kepada Allah Ta'ala, ini adalah ibadah. Kena minta. Kalau kita tak minta kepada Allah Ta'ala, menunjukkan dia itu adalah hamba yang sombong. Tapi kalau minta dengan makhluk, itu satu keaiban. Sekali minta bolehlah. Tapi kalau hari ini minta, besok minta, ini minta lagi. Itu satu keaiban. Bahkan ada hadis yang khusus berkaitan dengan orang yang suka sifatnya berminta-minta. Meminta-minta ni. Nanti dia akan kembali di akhirat kelak dalam keadaan mukanya ini tiada isi. Maknanya tengkorak ajalah. Kita ni kalau muka ada jerawat pun risau dah. Ni bayangkan kalau kata muka tu nampak je tengkorak aja. Lagi lah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Allah sebut wali abdi ma sa'ala. Hamba-Ku dia minta, dia dapat apa yang dia minta. Bagi hamba-Ku dia kata apa yang dia minta. Apa dia tuan-tuan? Fa idza qada, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Dan jika ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa Allah Ta'ala jawab? Apa Allah Ta'ala jawab? Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba-Ku telah memujiku. Tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebut kata apa tuan-tuan? Hamba-Ku memujiku. Kita tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Hari ini kita memuji makhluk lebih banyak berbanding kita memuji Allah Ta'ala. Tak salah tuan-tuan, kita nampak sesuatu perkara tu kita dituntut. Maknanya apa-apa pun yang berbentuk nikmat, berbentuk yang menyenangkan hati kita, kita kena sebut Alhamdulillah. Bukti kita syukur dengan lisan kita. Dapat nikmat, Alhamdulillah. Maknanya bila kita sebut Alhamdulillah itu, kita puji Allah. Puji Allah Ta'ala, bukan puji makhluk. Ini kadang orang bagi satu, bosku, nasiblah kau bosku, bagi aku. Kalau tidak, dia kata, itu kau puji makhluk. Terutama kau kena puji dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bila nikmat, sebut Allah. Bila kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam solat kita, maka Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan?
Oh, hambaku sedang memuji aku, hamadani abdi. Kan? Faida qala, bila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku telah menyanjungku. Kan? Hambaku telah menyanjungku. Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung aku. Maknanya kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahim Allah taala, dengan sifat rahman Allah taala, Ar-Rahmanir Rahim. Nanti kita akan tengok tafsir apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sifat rahman Allah dengan sifat rahim Allah pada ayat tafsir yang pertama, next akan datang insya-Allah. Kemudian hadis ni menyebut lagi, bila hambaku mengucap maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala pun menjawab, hambaku telah memuliakan aku. Apa makna maliki yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan, menguasai hari kiamat, menguasai hari mahsyar. Maknanya kita menyebut Maliki Yaumiddin, yang berkuasa. Maknanya apa dia Tuhan? Kita sebut begitu, Allah sebut apa kepada kita? Hambaku sedang memuliakan aku. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada riwayat lain mengatakan bahawa Abu Hurairah pernah sebut, hambaku telah berserah diri kepadaku. Dalam riwayat mengatakan bahawa bila sebut Maliki Yaumiddin, pertama tadi disebut kata hambaku memuliakan aku. Tetapi dalam riwayat dan mengatakan bahawa hambaku telah berserah diri kepadaku. Apa makna berserah diri? Menunjukkan bahawa kita ini berserah diri kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Itu menunjukkan kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau tempat kami memohon dan hanya engkau tempat kami mengabdikan, dan hanya engkau tempat kami memohon. Allah Subhanahu wa taala ketika ini akan menyebut, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Itu Allah jawab tu. Allah jawab apa yang kita sebut. Dia kata inilah bahagian aku, dia kata. Maknanya apa makna bahagian Allah Ta'ala itu? Allah lah tempat kita sembah, bukan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia ini tujuan untuk apa tuan-tuan? Liya'budun, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Apa makna istilah abdi? Biasanya kalau kita sebutlah hamba abdi. Hamba abdi ni apa makna? Kita tak perlulah buka kitab apa. Sebut hamba abdi ni tuan-tuan. Hamba ni dalam kelas manusia ni paling rendah. Abdi maknanya hamba yang mengabdikan diri dia kepada Tuhannya. Kenapa Allah Ta'ala sebut kata apa? Bila Allah Ta'ala ciptakan kita, jin dan manusia, kita manusia ini, tujuan untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadi hamba Allah. Kalau kita tengok dalam surah Allah Sallallahu Muhammad, dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bi'abdihi, kan? Bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala tak sebut bi Muhammadin, tidak, dengan nama Muhammad, tidak. Tapi Allah mengungkapkan bi'abdihi, dengan hambanya, merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ulama tafsir menyebut, inilah pengiktirafan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai hambanya.
Kita ni tak tahu tuan-tuan sama ada kita ni benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala ataupun sebaliknya. Wa na'udzubillah. Kan? Wa na'udzubillah. Tapi dalam ni, bila dalam suratul Fatihah ini menyebut, kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Allah Ta'ala sebut kata apa? Ini menjadi bahagian aku. Dan apa yang kamu minta, itulah yang aku akan bagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan ayat yang terakhir, bila kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Bila kita sebut itu saja, apa Allah Ta'ala jawab? Apa Allah Ta'ala jawab, tuan-tuan? Qala Allahu hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Allah Ta'ala jawab. Kamu sebutnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga orang-orang yang sesat. Allah jawab. Dia kata, ini untuk hambaku. Dan apa yang hambaku minta, dia dapat. Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah dalam solat kita, tuan-tuan, kita boleh sampai tahap ini, diceritakan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis ini bagaimana kan. Cuma dalam hadis ini banyak lagi dia punya tafsiran-tafsiran dia. Apakah makna hadis ini? Yang dikatakan bila kita sebut Alhamdulillah, Allah jawab begini. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab begini. Hadis ini banyak petunjuknya. Maknanya ulama-ulama dari menafsirkan, berkata melihat hadis ini sebagai satu tafsiran bagaimana suratul Fatihah kedudukannya bagaimana, dan di sana ada perkara-perkara petunjuk yang ditunjukkan dalam hadis ini. InsyaAllah next akan datang kita akan sentuh ada lebih kurang dalam ada 3 perkara berkaitan ataupun tafsir kepada hadis tadi itu yang menceritakan merujuk kepada kelebihan orang yang membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang turut serta pada malam ni. Kelihatan Encik Muhammad Nasir, Omar, Encik Jali Dimax, kemudian kita ada Suzy Faiza Antung, Kak Suzy, kemudian kita ada Cik Zahara, Cik Mat, kita ada Syariri, Masya Allah. Ini Imam Masjid Daerah Putatan. Dan kita ada Ishak, saudara Ishak kita, insya-Allah. Dan terima kasih di atas share pada malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya untuk kita semualah, insya-Allah, yang kita turut berkongsi. Jadi untuk siri pertama ni hanya sekadar itu sahaja, dan kita menyentuh daripada muqaddimah tadi berkaitan dengan suratul Fatihah ini. Kemudiannya kita melihat sedikit kelebihan suratul Fatihah ini. Banyak kelebihan ya. Dijadikan sebagai syifa, kemudian dijadikan sebagai ruqyah, kemudian juga bagaimana bila kita membaca suratul Fatihah itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ungkapan kita. Jadi daripada hadis ini maka ada lagi petunjuk-petunjuk yang kita akan lihat, insya-Allah akan datang. Jadi untuk siri pertama ini kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada akan datang. Dan kalau sekiranya ada soalan, mungkin boleh tulis di ruangan komen. Dan sekiranya saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tak boleh jawab, kita tangguhkan jawapannya. Saya akan rujuk dahulu dan kita akan berkongsi akan masa akan datang. Sekiranya ada jawapan, ada soalan, kalau sekiranya ada soalan. Cik Aminuddin Abdul Rahman, Zailawati Muhammad Zain, ada Mazna Harun, Abi Luf bin ZR. Ini yang sedang bersama-sama kita. Dan terima kasih perkongsian dan terima kasih share lah
Sama-sama mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya. Okey, kalau tiada apa-apa, kita berhenti setakat itu dan kita akan sambung lagi pada siri yang kedua. InsyaAllah kita akan war-warkan juga melalui dengan Facebook inilah. InsyaAllah kita akan maklumkan. Kalau jadinya insyaAllah mungkin besok lah lepas subuh, lebih kurang pada 5.30 ataupun 5.45, kita akan masuk siri yang kedua. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi anda sekadar itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ni. Dan terima kasih di atas like and share, berkongsi apa yang kita bicarakan pada malam ini untuk ada manfaatnya. Dan mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada kekurangan di atas perkongsian ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah, insyaAllah. Dan kita akan bertemu akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.